fakta ketiga. Tahukah anda pokok buah betik ialah sejenis tanaman berbunga? Tanaman ini menghasilkan bunga putih yang mempunyai 5 kelopak. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan salam sejahtera kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. 22/12/20 tarikh hari ini, hari Selasa, yang akan menemankan anda pada hari ini adalah saya sendiri Uyaina Ashad dan juga Hawa Rizwana Rizwan. Ya, sihat Yaina? Sihat, alhamdulillah. Kami juga harapkan semua penonton Wanita hari ini sihat-sihat sahaja walau di mana pun anda berada, bekerja di luar ataupun di rumah, harapnya dalam keadaan tenang Yana. Sebab kan dah hampir setahun kita sama-sama dalam masa yang cukup mencabar. Kita harapkan anda tenang sahaja, insya-Allah. Dan sedar tak sedar tinggal lagi beberapa hari sahaja sebelum kita melangkah masuk ke tahun 2021. Cepat je. Apa pun, ya betul. Kita mengharapkan 2021 nanti akan memberikan orang kata harapan baharu untuk kita semua. Yeah. Okey, Hawa. Hari ini, hari Selasa, seperti biasa, kami ada satu demo masakan berkaitan dengan sejenis buah yang saya yakin dapat menarik minat anda semua. Tetapi sebelum itu, Kita ke segmen Jom Masuk TV bersama Lidi. Ajaibnya, magicnya, produk apa tu? Okey, hai semua. Assalamualaikum kepada penonton Wanita hari ini. Okey, hari ini kita perkenalkan produk yang sangat-sangat best. Okey, produk Lidi adalah produk Lidi Pineapple ni berasaskan jus nanas yang nombor 1 di Malaysia. Wow, ya, betul tak? bestnya. Okey, so cara dia konsum mudah je. Korang boleh bancuh ataupun korang kemam macam tu je. Dah selesaikan masalah korang. Okey, so yang bestnya lagi, okey, kita ada produk Lidi Toast. Dekat sini Lidi Toast ni, okey, Lidi Toast ni sangat-sangatlah best sebab dia melawaskan kita, melancarkan pembuangan kita, melancarkan membuat pembuangan kecerdasan badan. yang ada masalah sembelit tu memang sesuai sangat konsum Lidi Toast ni. Okey, so yang lagi bestnya kita nak umumkan dekat luar sana, okey, kita ada promo final year sale yang korang akan jimat. Wow, apa tu Naomi? Dan jimat banyak sangat hujung tahun, dan korang juga berpeluang untuk menang iPhone 12 Pro yang bernilai 4,899. Mahal kan? Tapi ni hanya free sahaja kita bagi kepada semua orang dekat luar sana. Okey. Dan kita juga buka peluang untuk orang dekat luar sana untuk menjana income bersama Lidi. Yang bestnya kita juga akan hanya 20 orang sahaja. Yang terawal kita nak buka peluang untuk anda. Jom kita punya tim lah. Okey, macam saya asalnya bermula daripada customer dan setelah saya berjaya menurunkan berat badan sebanyak 4 kg dalam masa 10 hari, saya terus menjadi ejen, dan dalam masa setahun saya sudah menjadi master stockist dan mempunyai office sendiri dekat Melaka. Dalam masa setahun juga saya sudah buat pendapatan saya sudah mencapai ke 6 angka. Betul Naomi? So kita nak membuka peluang ni hanya untuk 20 orang sahaja. So siapa yang betul-betul berminat, betul-betul nak menjana income dengan kami sebab kita akan sediakan juga Okey, korang boleh training. screenshot kita, boleh salin kita punya nombor dekat bawah ni. Boleh salin gambar-gambar cepat-cepat kita sekarang, gambar. okey? Bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih Cik Naomi Nadia Amil dan Cik Yuan Uthman atas perkongsian mengenai Lidi. Itu berkenaan dengan Lidi. Hari ini seperti yang telah kami war-warkan tadi, kami ingin berkongsi tentang khasiat sejenis buah yang sebenarnya buah ini berasal dari Mexico Selatan. Nama saintifiknya Carica papaya ataupun buah betik. Dan kalau anda dapat lihat di hadapan kita sekarang ni, ada buah betik sendiri dan beberapa jenis hidangan yang mana kami akan buat demo sekejap lagi khas untuk anda
anda semua. Ini kegemaran Yana kan? Betul. Untuk pengetahuan penonton juga, kalau di Malaysia antara daerah yang paling luas tanaman betik, antaranya di Padang Terap, di Temerloh, Muar dan Segamat. Dan buah ini sebenarnya versatile. Betul. Kan? Bukan kita boleh makan sebagai pencuci mulut saja, boleh dimasukkan atau dimasak sebagai lauk dan macam-macam lagi. Boleh buat jus dan minum dan pelbagai lagi seperti yang Hawa kongsikan. Dan kepada anda, kalau ada sebarang resepi berkaitan dengan betik ataupun khasiat betik yang anda ingin kongsi bersama kami, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Nak tahu apa khasiatnya, apa resepi yang kita boleh olah dengan buah betik ni? Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan khasiat betik adalah topik yang akan kami bawakan kepada anda pada hari ini. Dan seperti mana yang kita semua ketahui, betik ini memang tinggi dengan vitamin C dan juga mengandungi serat yang tinggi. Tetapi untuk mengetahui apakah khasiat lain betik, kita akan bersama dengan Hawa dan juga pakar dietetik sekejap sahaja lagi. Dan sebelum itu, kalau anda boleh lihat di hadapan Yana sekarang ni adalah salah satu menu yang berasal dari Thailand, yang diberikan nama Som Tam. Dan Som Tam ni juga sangat-sangat popular di Malaysia. Untuk itu, kita bersama dengan Chef Oni yang akan berkongsi dengan kita semua demo ataupun cara untuk membuat Som Tam. Apa khabar, Chef? Baik, Alhamdulillah. Uyana apa? Apa khabar? Alhamdulillah, Uyana apa sahaja ya tu. Okey, Chef. Kita nak buat Som Tam. Kita tahu Som Tam ni berasal daripada Thailand. Tetapi Som Tam tu sebenarnya maksudnya apa, Chef? Okey. Sebelum tu, Som Tam sebenarnya berasal daripada Laos, Kamboja. Okey, tapi agak famous popular di Thailand lah. Okey. Som Tam ini adalah green papaya salad. Okey. Tapi hari ini saya gunakan papaya ataupun betik yang sedikit masak. Kenapa tu, Chef? Sebab saya nak kurangkan penggunaan gula dan juga sesuaikan dengan selera orang kita lah. Sebab kalau betik yang berwarna oren sedikit ni, dia manis sikit lah ya? Ya, betul. Okey, baik, Chef. Dan antara bahan-bahan lain yang diperlukan, Chef? Okey, bahan utamanya mestilah betik kan. Okey, betik ni kita sagat. Okey, kemudian kita perlukan cili padi, bawang putih, bawang merah ni adalah optional lah. Okey. Kalau suka boleh letak, tak suka tak apa. Kemudian tomato, kacang panjang, sedikit gula merah, alright, udang kering, garam jika perlulah secukupnya rasa sebab kita ada juga sos ikan. Sos ikan dah cukup rasalah daripada segi rasa masin dia tu. Yang paling best ni adalah limau nipis lah. Okey, limau nipis. Kenapa kena ada limau nipis ni, Chef? Sebab dia akan membangkitkan rasa masam-masam tu lah. Yelah, kalau makan Som Tam ni dia macam a burst of flavours dalam mulut kita. Masam ada, manis ada, semuanya ada. Ditambah dengan rasa kacang. Memberi lemak kruk-krak masin. di dalam mulut itu. Betul. Okey, Chef. Mungkin Chef boleh mulakan cara-caranya. Bagaimana, Okey, Chef? baik. Sebelum tu kita akan gunakan lesung kayu yang besar ni lah ya. Ni kalau kat rumah tak ada lesung kayu yang besar ni, boleh ke guna lesung batu, Chef? Boleh pakai lesung batu, lumatkan dulu bahan-bahan seperti kita tunjukkan bawang sedikit. dan cili ni. Baik. Alright. Silakan, Chef. Okey. Selepas lumat tu, keluarkan daripada batu lesung tu. Kemudiannya masukkan dalam mangkuk yang besar. Kacaukan macam kita kacau salad lah. Okey, baik. Mungkin ada dalam kalangan penonton yang tertanya-tanya juga. Sebab kita nak lumatkan dan dengan menumbuk, betul? Ya, betul. Boleh tak kalau sebenarnya kita blend terlebih dahulu bahan-bahan ni, kemudian kita campurkan? Ke tak boleh? Memasak apa pun boleh. Kalau kat rumah nanti masak tak jadi, kesian kat suami kan. Okey. Kalau tak ada batu lesung, kita gunakan chopper. Blender yang tanpa air tu. Alright. Kemudian kita keluarkanlah daripada chopper tu, masukkan dalam bowl besar. Sama juga method juga. Kita gaulkan sebati. Itu mungkin cara yang sedikit moden lah. Tetapi kalau nak guna ikut cara yang tradisional, gunalah lesung kayu ni. Bising sikit ni kalau pagi-pagi boleh buat gaduh ni. Boleh buat gaduh lah. Tak pun boleh kejut jiran sebelah. Alright. Okey, tetapi sebenarnya kita nak lumatkan dia tidaklah terlampau hancur. Tidak Betul, Chef? terlampau hancur. Sebab kita nak, bila kita makan nanti, kita nak ada rasa, kita nak gigit bawang tu. Tekstur dia tu masih ada. Dia. Okey, saya tunjukkan sedikit ke kamera. Para penonton, inilah dia hasil daripada yang dilumatkan oleh chef tadi. Seterusnya, Chef. Walaupun dia mentah, tapi dengan kita mencampurkan bahan-bahan lain seperti gula, bahan yang beresid semua ni, dia adalah satu proses memasak lah. Okey, tetapi Chef, kenapa guna gula Melaka ni, Chef?
Tak semestinya gula Melaka. Sebenarnya Thailand ada gula sendiri. Gula Thailand ni macam gula Niseh kalau orang Kelantan sebut. Ya, betul. Tapi versi Thailand adalah yang jenis paste. Palm sugar lah daripada kelapa. Tetapi kalau guna gula putih sahaja pun boleh? Boleh, tak Tetapi ada mungkin masalah. rasa dia kurang berlemak kalau sedikit saya, lah ya? waktu saya diet, saya pakai gula stevia. Lagi baik. Titiskan saja. Titiskan saja. Ya, titiskan saja. Menarik. Okey, wah, kalau anda lihat di dalam ni pun sebenarnya dia dah jadi macam ni sedikit. Saya tunjuk ke kamera. Okey, dah jadi begini. Seterusnya, Chef. Okey, seterusnya kita tambahkan udang kering. Udang kering ni sebab kita masak sayuran, bila kita tambahkan sedikit sumber haiwan tu dia akan membangkitkan lagi rasa lah. Okey. Semua rasa ada dekat dalam ni. Jadi bila kita makan tu non-stop lah. Saya betul. suka makan somtam. Saya pun sama juga. Okey, variasi selain daripada udang kering, boleh guna ikan bilis ke? Boleh, tapi kita gorengkan dulu atau sangaikan dulu. Sebab kita nak hilangkan rasa hanyir tu kan. Baiklah, seterusnya, Chef. Okey, kemudian kita perahkan limau. Okey. Limau nipis. Limau nipis ni ikut kalau tak nak masam sangat tak apa. Okey. Kulit dia pun tambah sekali. Mesti guna limau nipis. Kalau guna limau kasturi ke apa ke boleh ataupun tidak? Lemon pun boleh sebab kita orang Malaysia kan. Kita kena sesuaikan dengan kita punya cita rasa lah. Lidah kita sendiri taste. Betul. Baik. Pastinya ada lagi bahan-bahan yang ingin dicampur seperti kacang panjang, tomato, kacang dan sebagainya lagi. Sambil-sambil Chef Oni menyiapkan hidangan somtam ni, kita nak bersama dengan Hawa Rizwana yang juga sedang bersama dengan pakar dietetik iaitu Puan Rofaidah Muhammad Rani. Silakan, Hawa. Sedapnya somtam, masam manis dengan pedas. Boleh tak hantar kat sini sikit lepas ni? Baik, untuk membincangkan mengenai khasiat dan keistimewaan buah yang cukup manis bila dah masak ni, buah betik ni, bersama saya ialah Puan Rofaidah Mat Rani atau Puan Aida, iaitu pegawai dietetik dari Hospital Kuala Lumpur HKL. Apa khabar, Puan? Baik, Hawa? Sihat, Alhamdulillah. Puan sendiri suka makan betik tak? Suka. Okey. Buah betik ni ada yang muda, ada kegunaannya, ada resepi-resepinya. Yang dah masak ada pun resepi-resepi dia. Tetapi sebagai permulaannya, apa antara khasiat yang membuatkan buah betik ni begitu istimewa? Okey. Buah betik ni sebenarnya buah yang tak bermusim. Jadi dia sangat mudah didapati. Ianya kaya dengan vitamin A dan vitamin C. Jadi kalau Hawa, kalau kita makan satu potong memanjang betik, dia akan membekalkan hampir keperluan vitamin A dan C yang cukup untuk sehari lah. Dan betik seperti buah-buah yang lain, dia mengandungi kalori yang rendah. Satu hidangan. Jadi kalau dia dalam lebih kurang 60 kalori. Jadi kalau orang yang nak cuba turunkan berat badan, nak maintain berat badan, boleh ambil sebagai snack. Okay, selain daripada itu, ia juga kaya dengan serat, potasium dan juga vitamin B. Okey, itu antara vitamin ataupun nutrisi dalam buah betik ni. Selain daripada tu, Puan, setengah orang bila ada komplikasi ataupun masalah penghadaman, ramai yang nasihatkan untuk makan buah betik sebab dapat membantu. Kenapa tu? Okey, sebab dalam betik ni kita ada satu enzim, kita panggil enzim papain dan juga serat. Jadi bila kita ambil dalam kuantiti yang betul lah, dalam lebih kurang 2 hidangan satu hari, memang boleh bantu melawaskan dan mengelakkan sembelit. Okey, dan ada setengah orang menggunakan betik yang belum masak kan, betik muda untuk dimasukkan dalam gulai ataupun lauk-lauk. Seperti somtam pun tak silap saya bukan betik yang dah masak sangatlah. Apa beza khasiat betik muda ni berbanding dengan yang sudah dimasak? Alright. Okey, dari segi zatnya, vitamin A dan vitamin C, kedua-duanya tak banyak beza sebenarnya, Hawa. Cuma yang membezakannya adalah dari segi kuantiti serat dan juga enzim papain. Maknanya daripada betik yang muda tu mengandungi lebih banyak enzim papain lah. Seratnya lebih kepada... Seratnya juga tinggi pada betik muda. Oh, okey, baik. Tapi pengambilannya tu lebih kepada preference lah. Setengah orang dia memang suka masam-masam, dia boleh teruskan, tak ada masalah nak ambil salah satu. Dan ada setengah orang mungkin mempunyai alergi terhadap buah betik. Ada ke? Ada sebenarnya. Golongan yang patut elak ambil betik ni, golongan yang kita dah kenal pasti. Dia allergic kepada getah, latex ataupun papain. Dan juga ada juga yang
perlu lebih berhati-hatilah bila nak makan betik tu sebab betik ni tinggi potasium. Ini terutama sekali untuk pesakit buah pinggang. Sebab potasium yang tinggi. Okey, dan buah betik pun sebenarnya apa-apa pun yang kita makanlah ya penonton, kalau terlalu berlebihan pun tak elok juga kan. Betul. Kadar pengambilannya maksimum bagaimana puan? Okey, kalau ikutkan saranan panduan pemakanan Malaysia, kita memang cadangkan untuk ambil 2 hidangan betik. Jadi 2 hidangan ni lebih kurang macam 2 potong yang memanjang. Kalau nak timbang dalam 150 hingga 200 gram sekali makan. Okey, tapi senang kira 2 potong panjang Yes, ya. yang kita beli itulah RM1 tu. Okey, puan, saya teringinlah somtam. Nak tengoklah hasil dia dekat sana, ya Ina. Chef Uni, silakan. Terima kasih Hawa dan juga Puan Rufaidah. Baik, somtam kita dah nak siap dah pun, Chef Oni. Apa langkah terakhir ni, Chef? Okey, langkah terakhir kita plating je lah. Plating je tinggal. Plating je tinggal. Aha. Kita dah kacaukan semua bahan dah masuk. Kacang pun dah masuk dah? Kacang pun dah masuk. Ada alternatif ke kepada kacang tanah tu? Kacang tanah kita boleh guna kacang gajus, kacang badam. Lagi healthy kan? Lagi sedap, lagi best. Dan boleh tak kalau nak tumbuk-tumbuk sikit kacang tu baru masukkan? Hancurkan sedikit, kacau di dalam, kemudian tambahkan lagi di bahagian atas. Wah, dah siap. Inilah dia hidangan somtam yang sangat-sangat sihat saya boleh kata. Salad papaya hijau, okey, betik hijau. Dah siap. Boleh tak kalau saya nak rasa? Ada. Boleh. Ada sudu. Saya sangat-sangat bertuah. Minggu lepas saya rasa menu betik. Timun. Hari ini saya rasa menu betik pula. Hawa, minta maaf ya Hawa. Saya rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Best. Baik, boh. Memang sangat-sangat sedap. Dan Yana sejenis orang yang memang suka salad dan kita sebenarnya ada pelbagai salad yang kita boleh cuba. Dan somtam ni juga adalah salah satu salad yang resipi yang boleh memberi inspirasi kepada anda semua. Baik, sebelum kita bersama dengan seorang lagi chef lain yang akan berkongsi menu seterusnya bersama dengan kita, tetapi kita nak saksikan dahulu trivia betik yang disediakan oleh wartawan kami, Tasha. Silakan. Tahukah anda betik merupakan buah yang paling banyak terdapat di Asia Tenggara? Tanaman buah yang berasal dari Meksiko ini merupakan buah yang kaya dengan pelbagai khasiat serta mempunyai nilai perubatannya yang tersendiri. Terdapat lebih daripada 5 jenis buah betik seperti betik subang dan sitiawan yang berbentuk besar dan panjang bujur. Saiznya ialah antara 7 hingga 60 cm dan beratnya boleh mencapai 9 kg. Manakala bagi betik yang saiznya lebih kecil dan bulat, ia dikenali sebagai betik solo dan eksotika. Fakta ketiga, tahukah anda pokok buah betik ialah sejenis tanaman berbunga? Tanaman ini menghasilkan bunga putih yang mempunyai 5 kelopak. Tumbuhan jantan akan menghasilkan debunga dan tidak berbuah, manakala tumbuhan betina akan menghasilkan buah-buahan sama ada melalui proses pendebungaan atau tidak. Selain itu, bunganya juga mempunyai bau yang manis dan ia hanya akan mekar pada waktu malam. Namun begitu, ia masih bergantung pada rama-rama untuk proses pendebungaan. Fakta kelima, daun pokok betik juga amat berkesan untuk melembutkan daging dalam masakan. Masyarakat Meksiko sering menggunakan daun betik untuk membantu dalam masakan harian mereka. Seterusnya, tahukah anda biji kecil hitam buah betik boleh dimakan? Rasanya dikatakan seperti lada hitam. Ada setengah negara menjadikan biji hitam betik sebagai pengganti lada hitam. Ternyata, betik bukan sahaja mengandungi pelbagai khasiat tetapi banyak kegunaannya yang dapat membantu dalam kehidupan seharian. Itu dia tadi antara trivia ataupun fakta menarik tentang betik yang kalau kita tak tahu sebelum ni, sekarang ni kita dah tahu. Baik, kalau tadi kita bersama dengan pelajarnya, sekarang ni kita bersama dengan gurunya iaitu Chef Asma yang merupakan pensyarah di UNITA dan juga mempunyai Chef Asma Kitchenware, betul? Ya. Okey, Chef. Hari ni Chef nak kongsikan dengan kita tentang jeruk betik, betul? Betul. Okey, Chef, biasanya kan kalau kita dengar jeruk ni, orang biasanya guna mangga muda ataupun jambu batu. Tetapi hari ini betik. Ya, saya akan menggunakan betik. Kalau dekat sebelah pantai timur, memang betik ni memang dah terkenal dah dengan jeruk betik. Ya. Mungkin di sini orang kata kurang dibuat promosi kan. Tapi sebenarnya jeruk betik ni kalau kita tengok yang dijual di dalam botol-botol daripada negara jiran kita tu memang dah ada pun jeruk betik. Sekarang ni saya olahkan resepi ni sebab apabila saya buat bagi rasa dia orang kata sedap. Dia kata boleh tak jual chef, boleh tak jual chef. Jadi I tak ada
menjual sangat. Sikit-sikit adalah kalau disuruh buat kan. Ya. Jadi I banyak share resepi. Baik. Okey. Jadi sekarang ni kita nak share lah resepi jeruk betik. Mungkin boleh tambahkan sumber pendapatan masa PKP ni kan. Betul. Dan okey. chef, betik yang chef guna ni betik muda ke betik yang dah masak ke macam mana chef? Saya gunakan betik muda. Betik muda? Okey, betik muda. Kalau seelok-eloknya memang betik muda lah. Kalau betik dah masak tu dia agak lembik dan berair sedikit kan, tak rangup. Baik. Dan ini saya lihat ada campuran sedikit berbeza dalam air ni. Apakah ia chef? Ya, ini adalah rahsia, tips ya untuk bagi betik tu crunchy, orang kata rangup. Okey, kita dah potong betik tu siap-siap. Lepas tu kita basuh. Baik. Basuh betik tu, lepas tu potong dan kita rendamkan dengan air kapur. Air kapur sirih. Kenapa air kapur sirih ni, Chef? Supaya nak bagi betik tu rangup dan warna dia tidak pudar. Nampak tak warna dia cantik kan? Cantik, betul. Okey. Dan direndam ni berapa lama, Chef? Direndamkan lebih kurang dalam 2 jam. Okey, kemudian baru kita tapis airnya. Ya, tapiskan. Sepatutnya ditapis ya. Dan masukkan di dalam bekas yang berasingan lah ya. Okey. Dan apabila kita toastkan dia, sepatutnya toastkan. Aha. Jadi saya kaut masuklah dalam ni ya. Ini adalah air kapur. Air kapur tu ikut sukatan lebih kurang dalam sampai dia nampak warna putih macam ni lah. Jangan terlalu cair sangat Dan ya. jangan terlalu pekat juga. Ya, betul? jangan terlalu pekat juga nanti pahit. Okey, selepas tu nampak dia dah kering elok ni. Ni memang senang sahaja buat dia. Selepas tu kita akan masukkan sedikit gula, sedikit cuka ya supaya nak bagi masam-masam sikit. Sikit saja, jangan banyak ya. Adakah alternatif lain selain cuka? Air limau Kalau mungkin? Boleh. Kalau tak suka cuka, tak payah letak cuka langsung. Sebab kita ada asam boy. Okey. Baik. Jadi cuka ni sebenarnya nak bagi betik tu rasa masam sikit dan untuk bagi betik tu rangup juga ya. Masukkan pula asam boy. Kalau tak suka tak apa, just letak ini je. Lepas tu dah letakkan sedikit garam bagi rasa walaupun masin. kita dah masukkan asam boy tu kena ada sedikit garam juga ya. Kena ada sikit garam. Okey. Selepas tu masukkan sedikit gula ya. Kalau betik tu nampak dah manis janganlah masuk banyak-banyak. Gula ni sebenarnya adalah sebagai bahan pengawet dan juga betik ni akan menjadi lagi rangup. Kemudian masukkan cili sedikit dan kita gaul-gaulkan dia, betul? Tu kita suka cili padi ni lebih ya, baru ada rasa dia sebab rasa orang kata pedas-pedas gitu kan. Okey, baik. Sambil-sambil Chef Asma sedang menggaul jeruk betik ni, kita nak bersama dengan Hawa. Mungkin ada lagi khasiat lain betik yang ingin dikongsikan bersama dengan Puan Rufaidah. Silakan. Ya, Ina. Betul tu Chef, yang suka cili banyak tu saya lah tu. Okey, baik Puan Aida. Buah betik ni kan selain digunakan untuk sebagai makanan, apa lagi antara kegunaan ataupun keistimewaan buah betik ni? Okey, buah betik ni kalau ikutkan secara tradisinya, nampak dia digunakan untuk mengempukkan daging. Ada juga dari segi, ada orang buat sabun ya, disebabkan oleh papin tu boleh exfoliate kita punya kulit lah. Betul juga kalau kita lihat di mana-mana artikel pun untuk menjadikan kulit lebih lembut, boleh jadikan buah betik yang sudah dimasak itu sebagai masker muka. Kenapa tu? Disebabkan enzim papin itu dia memang exfoliate dan juga dia ada anti-inflammatory lah. Maksudnya kalau ada sunburn ke apa, boleh juga kalau kita letakkan buah betik itulah ya. Ya. Okey, dan tadi pun kita ada bincangkan mengenai kadar pengambilan buah betik yang tadi Puan Aida pun katakan maksimum 2 potong panjang. Tetapi kadang-kadang kalau berlebihan pengambilannya, apa antara kesan-kesannya? Alright, okey. Dia ada beberapa kesan lah. Yang paling utama yang biasa kita nampak ni cirit-birit sebab serat dan papin tu sendiri. Yang kedua, keadaan yang kita panggil hyperkeratinemia. Kita punya kulit, kita punya tapak tangan, tapak kaki berubah menjadi oren. Kalau makan berlebihan? Ya, terlampau berlebihan lah. Tadi saya kira dia dalam 150 hidangan dalam jangka masa yang panjang boleh mendatangkan keadaan itulah. Tapi sebenarnya benda itu tak memudaratkan. Tapi kalau dia boleh pulih sepenuhnya kalau kita kurangkan pengambilan vitamin A itu. Dan akhir sekali itu ketoksikan vitamin A lah. Dia jarang berlaku kalau kita hanya ambil daripada makanan semula jadi. Kalau kita ambil makanan semula jadi dan ditambah dengan suplemen, ada kemungkinan kita panggil hypervitaminosis. Nanti akan buatkan rasa loya, rasa sakit kepala.
Betul lah tu, sebab apa-apa yang kita makan pun memang tak boleh berlebihan, kena sentiasa bersederhana. Bagaimana pula dengan mereka yang mempunyai penyakit kencing manis ataupun diabetik, sebab buah betik yang dah masak ranum ni memang manis. Adakah kesan-kesan sampingannya, Puan? Okey, kalau kita ambil mengikut saranan dan juga kalau kita take into account pengambilan karbohidrat sehari dan saranan 2 hidangan potongan memanjang ya. Sepatutnya kandungan aras gula dia terkawal. Okey, bagaimana pula dengan kanak-kanak? Adakah buah betik ni memang bagus? Seawal umur berapa kita boleh? Boleh bagi terpulang bila nak bagi, cuma kena tak boleh terlalu banyak lah. Biasanya saya nampak ada ibu bapa yang sangat excited ya untuk bagi terlalu banyak satu-satu jenis. Sebenarnya kita kena pelbagaikanlah bila kita nak bagi buah-buahan tu. Ya, kalau kita tengok saranan piramid makanan, bukan sahaja karbohidrat, protein, warna-warna pun kena pelbagaikan. Kan? Kalau warna buah betik ni memang menarik perhatian sesiapa sahaja. Saya dari sini dari jauh nampak buah-buah betik dan hidangan-hidangan yang telah disediakan tu cukup sedap. Yana, apa lagi yang nak dikongsikan tu? Ini saya dah terliur dan pastinya ibu-ibu mengandung dekat luar sana pun terliur, tetapi menurut Chef Azma, kalau ibu mengandung yang teringin nak rasa jeruk betik ni, jangan ada yang cuka di dalamnya. Selain itu boleh makan ya? Ya, selain itu boleh makan cukup dengan asam boy itu je. Dan saya nak bagi tahu sikit ya, jeruk betik ni nanti dah akan keluarkan air macam yang ni. Ini boleh bertahan lama ya, sampai sebulan pun boleh. Biasanya kalau you nak gunakan untuk buat acar buah, boleh gunakan jeruk betik ni. Terus sahaja? Ya, ambil keringkan dia, potong untuk acar buah. Baik. Tak payah dah, kita buat sendiri kan, senang menjimatkan. Dan Hawa, saya minta izin ni, saya nak rasa lagi sekali jeruk betik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau disimpan dalam chiller, dalam peti ais lagi rangup. Simpan semalam. Memang rangup. Okey. Rangup. Ada rasa pedas-pedas itu, ada rasa masam-masam dan juga manis dia. A burst of flavors in my mouth. Gitu. Baik, ini berkenaan dengan jeruk betik. Chef, kalau kita boleh berpindah ke sebelah. Saya lihat ni nak buat jus pula, Chef. Jus betik, betul? Ya. Bahan-bahan yang diperlukan, Chef? Bahan-bahan yang diperlukan, tadi kita pakai betik muda ya. Hari ini nak buat jus, kita gunakan betik yang dah masak ya. Senang saja. Bahan-bahan dia adalah betik yang sudah masak lah. Mungkin kita guna betik yang sudah masak ni pun sebab dia lebih berair, jadi senang untuk dijadikan jus, betul? Manis kan. Lepas tu dan lembutlah juga. Ikutlah nak guna berapa banyak pun ya. Selepas tu saya ada campurkan sedikit dengan pisang. Nak bagi rasa dia. Selain daripada pisang, buah apa lagi yang boleh kita campur untuk jadikan jus dengan betik buah sedap? apple pun boleh. Ya. Dan lagi kita letakkan buah lemon juice sedikit ya. Nak bagi ada rasa. Cantik betul bekas lemon juice dia ni. Betul-betul nampak lemon dia tu ya. Kita akan masukkan, nak rasa manis boleh letak air gula sikit ya, sugar sirap. Kalau tak nak letak pun tak apa sebab betik dah manis ya. Betul, kalau nak titikkan stevia juga lebih baik sebenarnya, betul? Dah boleh, ataupun letak madu. Madu, betul, banyak alternatif sebenarnya yang kita boleh lakukan. Dan masukkan sedikit air. Kalau rasa nak kisar, nak buat letakkan ais cube pun boleh juga ya. Kemudian letakkan aiskrim pun boleh. Wow, kemain ya jus betik kita ada aiskrim. Okey, kemudian dikisar. Biasanya kan, Chef, jus betik ni elok tak untuk dimakan ataupun diminum setiap hari? Elok, ialah hari-hari pagi-pagi, breakfast sekali kan, okey? Okey, dikisar sampai betul-betul hancur lah ya? Halus lah. Wow, sangat-sangat menarik ya. Mungkin ini boleh dijadikan menu breakfast anda bermula esok. Kan, Chef? Sebab ini salah satu menu yang saya kira sangat-sangat sihat juga. Senang kan? Dan senang. Selepas itu masukkan. Kalau suka letak ais kan? Saya jenis tak suka letak ais. Saya suka minum sebenarnya betik ni pure dan suam-suam sikit. Okey, baik. Silakan, Chef. Kalau nak letak ais, just letak ais sahaja ya. Wow, pekatnya. Selepas tu kita boleh hiaskan sikitlah. Letaklah daun pudina sedikit. Baik. Dah siap. Bila dah siap, saya nak cuba. Boleh ya, Chef? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim.
Best. Semua best. Baik, terima kasih banyak-banyak Chef Asma di atas perkongsian pada hari ini. Okey, dan seterusnya kita Chef ada sesuatu yang nak dikongsikan tadi? Ya, saya nak kongsikan. Okey, saya baru terbitkan buku Mulakan Bisnes di Musim PKP ya. Bolehlah dapatkan rujukan dalam buku saya ni macam mana nak mulakan bisnes ya masa musim PKP. Tips-tips, ada trik, ada tips, ada resepi-resepi ya. Macam nak buat jualan buah betik ni macam mana dan kan. Facebook ataupun social media yang ingin dikongsikan, silakan Chef. Boleh layari Facebook Chef Asma. Okey, nanti akan keluarlah macam-macam ya. Baik, terima kasih Chef sekali lagi, dan sambil-sambil saya menikmati jus betik ini, kita nak bersama dengan Hawa dan juga Puan Rufaidah. Okey, memang sedap-sedap resepi yang dikongsikan oleh Chef Asma itu tadi. Baik Puan Rufaidah, kalau tadi kita dah lihat pelbagai resepinya, mungkin kepada penonton wanita hari ini boleh Puan kongsikan antara kebaikan khasiat buah betik ini dan juga kesan kebaikannya kalau dimakan buah betik ni. Okey, buah betik ni dia memang tinggi vitamin A dan vitamin C dan dia tinggi serat lah. Jadi dia sangat baik untuk kita punya sistem penghadaman dan pesakit-pesakit kronik seperti pesakit mempunyai masalah darah tinggi, kencing manis. Dia boleh membantu untuk mengawal keadaan itu. Memang terlalu banyak manfaat dan kebaikan buah betik ini. Dan nampaknya tadi pun ada pelbagai resepi yang telah dikongsikan, harapnya memberi inspirasi kepada anda semua. Dan juga Puan Rufaidah pun telah kongsikan antara khasiat dan kegunaan buah betik, sama ada yang muda ataupun yang telah masak. Terima kasih kepada anda penonton wanita hari ini. Terima kasih kepada Puan Rufaidah atas perkongsian. Terima kasih juga kepada Chef Oni dan juga Chef Asma. Kepada anda penonton wanita hari ini, kita nak berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Satu, dua, tiga, benar aku kata. Semua helamu, tak cukup 4, 5. 1, 2, 3, langkahmu terbongkar. Lagamu hebat, ku tak mudah percaya. Nenek-nenek si bongkok 3, siang malam masih terjaga. Siapa ada orang ketiga? Coba teka apa nama dia? Casanova. Casanova. Dia lelaki dasar buaya, penjara cinta. Oh Casanova. Dia Casanova. Casanova. Pantang lihat jelita wanita, langkah bermula. Oh Casanova, dasar buaya. 1, 2, 3, engkau sudah berpunya. Masih mencari betina 4, 5. 1, 2, 3, kan aku dah kata. Sekali ku ludah, ku tak jelas semula. Nenek-nenek si bongkok 3, siang malam masih terjaga. Siapa ada orang ketiga? Coba teka apa nama dia? Casanova. Casanova. Dia lelaki dasar buaya, penjara cinta. Oh Casanova. Dia Casanova. Casanova. Pantang lihat jelita wanita, langkah bermula. Casanova buat aku bossa nova. Gayanya luar biasa, katanya menggoda. Oh, rupa-rupanya semua dia libas. Tak cukup satu, tak pandai puas. Jangan mimpi soal hati, aku tak kompromi. Kalau aku mahu sekali tidak berganti. Wanita tahu harga wanita itu. Aku tak hilang kau, tapi kau hilang aku ya. Dia Casanova.
Kasa Casanova, dia lelaki dasar buaya, menjara cinta, oh Casanova. Dia Kasa Casanova, Kasa Casanova. Pantang lihat jelita wanita, langkah bermula, oh Casanova, dasar buaya. Dia lelaki dasar buaya. Pantang lihat jelita wanita, langkah bermula, oh Casanova, dasar buaya. Siapa Casanova, siapa buaya tu? Aha, Ratu Balkis dengan lagunya Casanova. Buaya. Buaya. Sepatutnya lagu ini dinyanyikan dengan Mimi Fly, tetapi Mimi tidak dapat bersama dengan kita pada hari ini, tapi Ratu Balkis tapau keseluruhan lagu pada hari ini. Okey, kisah lagu Buaya ni. Kisah lagu Buaya. Lagu straightforward ni. Lagu Buaya ni untuk lelaki yang mulut manis. Sweet talker lah. Sweet talker. Yang suka orang cakap Suka pasang banyak. suka pasang banyak, betul. Tak cukup satu. Adakah ini juga pernah menjadi sebahagian daripada kisah hidup Ratu Balkis ataupun macam mana? Of course. Mesti pernah jumpa dengan buaya kan. Tapi penulis liriknya adakah Balkis sendiri ataupun melibatkan orang lain? Ada orang lain juga. Producer Balkis, Iki Haj and Shakif Nafal. Baik. And Mimi Fly and Balkis. Okey, kenapa pilih untuk bergabung ataupun berduet bersama Mimi Fly? Dan sebabnya Kak Mimi tu merupakan cikgu masa Balkis dalam program dulu. And Balkis memang minat macam mana cara Kak Mimi menyanyikan lagu and perform dekat stage lah. Kalau kita dengar lagu ni pun memang sangat catchy. Yaina tadi menari tau. Memang cukup rancak. Hawa pun dia nak menari tapi dia kontrol. Okey, tapi mungkin Balkis boleh kongsikan juga. Sehingga sekarang dah 2 bulan kan lagu ni di-publish di laman sosial dan juga di digital platform semua. Macam mana dengan sambutan orang ramai setakat ni? Okay. First of all, Alhamdulillah. Thank you so much sebab korang dah support lagu Buaya. And lepas ni akan banyak lagi lah lagu yang akan Balkis keluarkan, insyaAllah. And lagu Buaya memang setakat ni Balkis berpuas hati lah sebab orang dapat menerima lagu tu. Kalau kita dengarkan tadi pun memang cukup rancak dan Akish bercakap lepas ni ada banyak lagi lagu yang nak dibuat, single yang nak dibuat. Adakah genre-nya sama? Kena tengok lah nanti. Mungkin lepas ni, lepas lagu Buaya, ada Biawak, ada Gunar Sawa. Taklah bergurau sahaja. Okey, Balkis, mungkin boleh kongsikan juga dengan penonton wanita hari ni, apa sebenarnya perkembangan lain Balkis selain daripada lagu Buaya ni? Okay, sekarang ni Balkis baru je keluar daripada lagu Cinta Kita. And sekarang ni Balkis akan fokus untuk lagu second single. Ya. Wow. Dah dalam proses pembikinan ke? Ya. Adakah itu lagu solo ataupun berduet? Dah rasa macam main charade. Kena tengok lah nanti, kena tunggu. Memang simpan rahsia Akish ni. Dan selepas ini mungkin ada perancangan lain juga ke selain daripada mengeluarkan lagu-lagu baru? Untuk masa ni belum lagi. Macam mana dalam bidang lakonan pula? Adakah Balkis bersedia untuk menceburkan diri semula dalam bidang lakonan ataupun macam mana? Untuk lakonan belum ada lagi. And kalau ada pun insya-Allah Balkis akan cuba sebab biasanya saya dah menyanyi, so bila nak berlakon jadi macam kaku sikit. Tak apa, lepas ni kalau dah bersedia boleh berlakon dengan Uyaina sekali. Dia jual nama kita pula ya Hawa ni. Okey, untuk mereka yang ingin mengikuti perkembangan terkini Balkis, macam mana caranya? Ada social media yang ingin dikongsikan? Okey, kalau korang nak tengok apa yang Akish kongsikan, korang boleh check dekat Balkis punya Instagram, R4TUBALQIS Ratu Balkis, sama juga di Facebook. Baik. Dan YouTube mungkin ada?
YouTube Ratu Balkis juga. Dan di semua digital platform lah, senang cerita. Baik, kami doakan yang terbaik untuk Ratu Balkis. Semoga dapat menghasilkan lebih banyak lagi karya-karya hebat yang boleh diterima oleh seluruh rakyat Malaysia. Semoga maju jaya kami ucapkan. Thank you. Okey, baik. Kepada anda, jangan ke mana-mana. Kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini, pastinya di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Banyak benda lagi yang you suruh daripada I. Awak memang kena tahu pasal benda ni. Awak dekat rumah tu lagi ke? Kenapa? Awak keluar dari situ sekarang? Dia nak tahu kau siapa sangat kan? Kau nak pergi mana? Aku Mona! Kau tak wujud! Misteri Mona, minggu akhir, Isnin hingga Khamis 10 malam. Dia adalah aku. Aku bukanlah dia. Di Samarinda TV3. Itu dia drama terbaru di slot Samarinda, lakonan hebat gandingan Jana Nik, Reza Rusli, Alisha Sanda dan Ruzana Ibrahim. Setiap Isnin hingga Khamis 10 malam hanya di TV3. Wow, power ni, tak sabar pula rasanya nak tengok Misteri Mona. Baik, apa-apa pun kami nak ucapkan terima kasih kepada anda yang dah setia bersama dengan kami selama 1 jam ni. Diharapkan perkongsian kami berkenaan dengan khasiat betik dan juga demo masakan berasaskan betik pada hari ini sedikit sebanyak dapat menambah info kepada anda dan juga memberi inspirasi kepada anda untuk mencuba masakan berasaskan betik ni. Sebenarnya bukan boleh dimakan begitu saja. Kalau kita lihat tadi, Chef Aspa dengan Chef Oni pun dah kongsikan antaranya somtam, ada jus betik, ada jeruk betik, macam-macam lagi. Dan terima kasih kepada anda kerana menonton dari awal sampailah sekarang. Dalam pada itu ingin juga kami ingatkan kepada anda pada saat-saat yang mencabar ini, MKN pun hari-hari ada hantar mesej dekat kita untuk jaga diri. Sebab masing-masing, kita semua memang hero untuk sama-sama kita lawan virus ini, Ana. Betul. Apa yang pasti, praktikkan 3W, itu wash, basuh tangan anda. Lepas tu wear, pakai pelitup muka dan warn, ingatkan orang lain tentang bahaya COVID-19 ni. Bukan apa hawa. Sebab kadang-kadang kita ni manusia, kita sering terluka. Terluka pula. Terleka. Janganlah terluka. Ini bukan curahan hati ya. Tidak. Tetapi apa yang pasti, kita bersama-sama dapat berganding bahu untuk melandaikan lengkungan COVID-19 di negara kita. Harapnya tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik. Harap-harap kita dapat segera mencecah ke angka kosong COVID-19 ini. Betul. Baik, itu sahaja yang dapat kami kongsikan bersama dengan anda pada hari ini. Esok, esok cabarannya lain. Cabaran Betul. pembelajaran 2020-2021. Betul. Jadi jangan lupa temu janji kita esok pada pukul 12 tengah hari. Kami undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bye. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-matanya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-matanya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati.